Assalamualaikum, selamat datang ke channel Cikgu Zarina Basir. Selamat menonton. Salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tajuk alih bentuk komunikasi pola luar biasa. Tajuk baru pula kali ini. Okey? Jom kita selesaikan bersama-sama. Okey, seperti biasa kita baca soalan bersama-sama. Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, huraikan jumlah pengguna internet daripada jumlah penduduk di negara-negara ASEAN terpilih pada tahun 2012. Huraikan juga masalah yang dihadapi oleh Malaysia dalam memajukan teknologi maklumat dan komunikasi. Langkah seterusnya, kita akan tentukan kehendak soalan. Baik, macam mana cara kita nak tentukan kehendak soalan ni? Muncullah cikgu dah highlightkan warna merah kat sini. Okey, jadi seperti biasa, selepas kita baca soalan, kita akan tentukan kehendak soalan. Okey, kehendak soalan. Okay, apa kehendak soalan ni? Yang pertama kita lihat jumlah pengguna internet. Jumlah pengguna internet. Okey, kemudian yang kedua, huraikan juga masalah yang dihadapi. Okey, masalah yang dihadapi. Okey, kat sini ada dua kehendak soalan. Okey, walaupun dia ada dua kehendak soalan, kita nak tahu ni format jawapan ni berapa. Okey, biasanya kita jawab bila ada dua kehendak soalan, kita letakkan format jawapan 2 tambah 2. Okey, biasanya lah kan, kalau ada dua kehendak soalan, format jawapan kita akan buat 2 tambah 2. Tapi kali ni, kalau kita lihat betul-betul, bolehkah kita nak buat 2 tambah 2? Kenapa cikgu tanya soalan macam tu? Sebab dalam soalan ni, okey, untuk analisa data, bolehkah kita nak cari dua analisa data kat sini? Okey, berdasarkan maklumat dalam jadual ni. Dia minta jumlah pengguna internet kan. Jadi dia just minta jumlah pengguna internet sahaja berdasarkan maklumat daripada jadual ni. Okey, bilangan pengguna, jumlah penduduk dan negara-negara yang terpilih ni. Boleh ke kita nak buat lebih? Tak boleh sebab dia just minta jumlah pengguna je. Jadi kita cuma boleh berikan analisa data ataupun carikan analisa data satu je lah. Kita just cari jumlah pengguna internet sahaja. Jadi, kat sini analisa data 1. Okey, jadi seperti yang pelajar dah tahu, kalau untuk jawapan bahagian B ni, jawapan kita mesti ada perenggan 1, perenggan 2, perenggan 3, perenggan 4 kan? Okey, jadi disebabkan dalam soalan ini, kita just boleh dapat satu analisa sahaja sebab dia just minta satu je jumlah pengguna internet. Jadi, dalam perenggan pertama ni, kita letak analisa data 1. Okey, maksudnya, bakinya lagi ni ialah analisa pengetahuan. AP. Jadi, AD kita ada 1, AP kita kena cari 3 lepas ni. AP. Cari 3. Okey, jadi berapa format jawapan kat sini yang kita kena kita kena sediakan? 1 tambah 3. Okey, format jawapan 1 tambah 3. 1 untuk analisa data, 3 untuk analisa pengetahuan. Baik, sekarang kita akan teruskan dengan analisa data. Tadi kita dah pun tentukan bahawa analisa datanya ialah jumlah pengguna internet. Okey, dan kita lihat dekat dalam jadual ni. Okey, maklumat yang diberi ialah jumlah penduduk, bilangan pengguna internet dan nama negara sahaja.
Okey, kita tak boleh nak buat pola perubahan. Sebab apa? Sebab tahunnya ataupun tempohnya cuma ada 1 tahun sahaja. Okey, nak buat pola perbandingan. Okey, secara umumnya nak buat pola perbandingan tak boleh kat sini. Sebab kita tak ada clue pola perbandingan. Tapi, disebabkan ini ialah pola luar biasa, mesti ada sesuatu yang kita boleh gunakan daripada jadual ini untuk menganalisa data. Okey, oleh itu kita kena gunakan kebijaksanaan kita untuk menganalisa data menggunakan beberapa jenis pola yang kita dah belajar untuk menjawab soalan ini. Okey, jadi clue yang paling penting kat sini ialah jumlah pengguna. Jumlah. Okey, dia nak jumlah. Dia minta jumlah, maknanya kita kena cari jumlah. Kalau dia minta peratus, kita kena cari peratus. Kalau dia minta nilai, kita cari nilai setiap satu. Okey? Jadi disebabkan dia minta jumlah, jadi kita kena kirakan jumlahnya. Kirakan jumlahnya berdasarkan maklumat yang diberi dalam jadual ni. Okey? Sekarang kita nak tengok apakah kaedah yang paling senang untuk kita analisa data daripada maklumat yang diberi dalam jadual ni. Okay, yang pertama kita lihat dekat sini diberi maklumat jumlah penduduk, bilangan pengguna dan nama negara. Okey, kalau dalam pola perubahan kita tak perlukan maklumat jumlah penduduk. Tapi dalam pola perbandingan kita boleh gunakan maklumat jumlah penduduk. Jumlah penduduk ni maknanya jumlah keseluruhan. Okey, jumlah keseluruhan. Kan ingat tak dalam jawapan untuk pola perbandingan berapa peratus daripada jumlah keseluruhan, kan? Berapa nilainya atau berapa peratus daripada jumlah keseluruhan. Jadi kat sini kita dah ada data untuk jumlah keseluruhan. Bermakna kita boleh nak nilai ataupun nak menganalisa data ini dengan menggunakan kaedah pola perbandingan. Okey, yang paling sesuai lah. Untuk kita menganalisa data ni menggunakan kaedah pola perbandingan. Okey, so kita decide kat sini kita buat pola perbandingan. Okey. Jadi ingat kalau dalam pola perbandingan kita akan ada yang paling tinggi dan yang paling rendah. Okey, itu secara umum tinggi rendah kita akan cari tinggi rendah sebab kita dah decide nak buat pola banding. Sebab datanya cukup untuk buat pola banding. Kalau pola perubahan, datanya tak cukup. Okey, selagi tadi kita dah bagi tahu ataupun kita dah bincangkan bahawa keyword kat sini dia minta jumlah. Dia minta jumlah. Okay, kita tulis kat sini supaya tak terpesong. Okey, dia minta jumlah. Dia tak minta peratus. Peratus. Dia tak minta peratus. So, kita jangan kira. Dalam jawapan kita tak perlu ada peratus. Dia tak minta peratus. Jadi kita kena cari sini jumlah. So, daripada data diberi bilangan pengguna internet bagi setiap 100 penduduk. Maksudnya nilai ni ialah nilai peratus. Jadi disebabkan dia minta jumlah, kita kena carikan nilai sebenar untuk setiap negara ni. Bagi kita tentukan nilai jumlah pengguna internet dari negara-negara terpilih ni. Jadi pelajar, tolong cikgu kirakan berapakah nilai peratus, berapakah nilai sebenarnya. Okay, ataupun nilai mutlak. Carikan nilai mutlak bagi setiap negara ni. Supaya kita boleh tentukan siapa yang paling tinggi, siapa yang paling rendah. Okey? Okey, persoalannya. Kenapa kita tak tentukan siapa negara yang paling tinggi pengguna internetnya dan negara yang paling rendah pengguna internetnya berdasarkan kepada maklumat peratus ni? Kenapa kita tak boleh gunakan data kat sini? Kenapa kita kena kira nilai mutlak ni pula? Okay, persoalannya. Kerana tadi kita dah highlightkan kat sini, soalan ini minta jumlah. Soalan ini tak minta peratus.
Jadi untuk menentukan tinggi rendah, okey, kita tentukan berdasarkan jumlah. Okey, untuk menentukan tinggi rendah, bilangan pengguna mengikut negara terpilih ni kita tentukan berdasarkan jumlah sebenar. Sebab tu kena kira nilai mutlak. Sebab tu kita kena kira nilai mutlak. Boleh faham Kalau soalan tu kata huraikan peratus pengguna internet, barulah kita tentukan berdasarkan nilai peratus yang diberi ni. Tetapi soalan ini minta kita huraikan jumlah pengguna internet dari jumlah penduduk negara-negara ASEAN. Maksudnya daripada setiap negara ni dia minta nilai sebenarnya, jumlah pengguna mengikut negara ni. Jadi kita kena kirakanlah nilai sebenarnya, and then barulah kita tentukan yang tinggi dan yang rendah. Negara mana yang paling tinggi, negara mana yang paling rendah. Okey, boleh faham? Okey, jom tolong cikgu kirakan nilai mutlak bagi setiap negara ni supaya kita boleh tentukan negara mana sebenarnya yang paling tinggi pengguna internetnya dan negara mana yang paling rendah pengguna internetnya. Okey, jom. Okey, dah siap kira. Okey, dah dapat nilai mutlak dia. Macam ni tau nak kira. 39.5 bahagi 100 darab dengan nilai sebenarnya, darab dengan jumlah penduduk. Okey, 1000 orang. Jumlah penduduknya ni 90795,800. Okey, sebab dia 1000 orang. So, kena tambah kat sini. Okey, nanti bila kamu dah kira akan dapat nilai ini. Jadi sekarang kita dah tahu nilai mutlaknya. Okey, kita nak tahu sekarang barulah boleh kita tentukan nilai yang tertinggi dan nilai yang terendah. Paling tinggi, paling rendah. Okey, kita lihat dekat sini. Kalau berdasarkan kepada peratus, kita tengok Malaysia yang paling tinggi kan? Tapi sebabkan kita nak tahu jumlahnya yang sebenar, so kita lihat nilai mutlak yang telah kita kirakan. Okey, kita dapati bahawa Malaysia bukanlah yang paling tinggi. Yang paling tinggi siapa? Vietnam, 35,864,341 orang, Mbak. Yang paling tinggi Vietnam. Okey, dan yang paling rendah ialah Myanmar, 580,770 orang. Yang paling rendah. Malaysia berada di tempat yang ke-2. Thailand yang ketiga. Okay, so sekarang kita dah tahu Vietnam yang paling tinggi. So tulis kat sini Vietnam. Dan yang paling rendah Myanmar. Okay, pelajar kena kira tahu nilai ni sebab nanti nak masukkan dalam analisa data. Okay, yang ni kita just nak tentukan dulu. Nanti nilai sebenar ni kita akan masukkan dalam analisa data. Kita tulis seperti biasa macam mana kita tulis dalam pola perbandingan. Okay? Dah siap. Seterusnya, kita akan analisa pengetahuan. Okey, tadi kita dah tentukan format jawapan kita 1 tambah 3. 1 analisa data, kita dah selesaikan tadi. Dan 3 lagi analisa pengetahuan. Okey, so untuk analisa pengetahuan, yang kita perlu fikirkan bersama-sama ialah apa kehendak soalannya? Masalah yang dihadapi oleh Malaysia dalam memajukan teknologi maklumat dan komunikasi. So, apa masalah yang Malaysia hadapi secara umumnya? Untuk memajukan, ingat, untuk memajukan teknologi maklumat dan komunikasi. Ataupun ICT. ICT dah ada dah, tapi nak majukan lagi. Nak jadi macam negara-negara yang maju, yang internetnya seluruh negara boleh capai dengan laju. Kan, kita Malaysia dah ada tapi masih terdapat banyak kekangan. Jadi apa masalah-masalah yang Malaysia hadapi untuk mengatasi kekangan-kekangan tu? Okey, masalah yang dihadapi sehingga terdapatnya kekangan tu. Apa dia? Okey, secara umumnya kalau kita buat brainstorm, dapat je soalan ni, mungkinlah idea yang keluar yang pertama ialah faktor kewangan. Yang kedua mungkin juga tenaga pakar.
Yang ketiga mungkin juga faktor muka bumi. Okey, kawasan bandar senang nak dapat, kawasan luar bandar jauh kan. Internet yang laju tu susah nak masuk. Mungkinlah kan. Okey, ini brainstorm kita. Kita lihat jawapan yang terbaik. Okey, setelah kita rujuk daripada berbagai sumber yang boleh dipercayai. Okey, ini jawapan yang pertama, kos perbelanjaan yang tinggi. Okey, untuk menghasilkan menyediakan ICT yang sangat canggih, kita perlukan perbelanjaan yang tinggi. Perbelanjaan tinggi untuk apa? Untuk menyediakan jalur lebar, dan perbelanjaan tinggi juga diperlukan untuk membinakan infrastruktur yang lebih baik di kawasan luar bandar. Itu tadi faktor muka bumi dalam huraian tu. Okey, seterusnya idea yang kedua, kadar celik komputer penduduk yang rendah. Faham tak maksud ni? Okey, kadar celik komputer penduduk yang rendah maksudnya celik komputer ni maksudnya ialah penduduk rakyat Malaysia yang mahir menggunakan ICT ni, okey, tak ramai. Itu maksudnya. Okay, kita lihat huraian ni. Okay, kadar celik komputer dalam kalangan penduduk Malaysia masih lagi rendah, terutamanya di luar bandar. Kurang pendedahan dalam pendidikan komputer di sekolah-sekolah, khususnya sekolah-sekolah di luar bandar. So, yang ni kita fokus kepada luar bandar. Yang bandar biasanya memang kat mana-mana pun, nak order pun sekarang kita dah gunakan kaedah ICT kan. Contohnya pergi McD pun dah guna kaedah ICT kan sekarang. Tak payah pergi kaunter, order sendiri je. Okay, itu contoh. Tapi kalau dekat luar bandar masih lagi tak boleh gunakan kaedah ni. Itu antara faktor susah untuk mengajukan ICT dalam negara ni. Okay, faktor lain. Ataupun masalah lain. Okay, masalah lain ialah capaian internet yang tidak menyeluruh. Okey, maksudnya capaian internet yang tidak menyeluruh ni ialah itulah tadi, kat bandar senang nak dapat capaian internet. Tapi bila sampai luar bandar, contohnya kalau kita pergi je kawasan hutan kan, line pun hilang, tak ada line, sukar dihubungi dan sebagainya. Itu contoh capaian internet yang tidak menyeluruh. Okey, jadi huraiannya pelajar cari sendiri. Okey. Okey, last sekali. Okey, setelah kita analisa data dan analisa pengetahuan, kat sini cikgu nak ambil peluang, cikgu nak tunjukkan dekat pelajar macam mana cara untuk tulis analisa data bagi soalan ini. Okey, sebab ini ialah pola luar biasa. Jadi, kaedah penulisan analisa datanya ada sedikit berbeza lah berbanding dengan cara kita jawab soalan-soalan yang biasa. Soalan-soalan yang kita biasa jawab sebelum ni. Okey, macam mana? Dekat sini cikgu bagi contoh macam mana untuk menulis analisa data bagi soalan ini. Okey, soalan ni nanti kalau soalan akan datang, kalau pelajar jumpa soalan pola luar biasa, kaedah jawapannya mungkin berbeza. Dia bergantung kepada kehendak soalan dan jadual yang diberi. Alright, itu perbezaan antara soalan pola luar biasa dengan pola perbandingan, perubahan pola umum dan sebagainya tu. Okey, pola luar biasa ni dia depends kepada kehendak soalan. Okey, jadi kita teruskan, kita tengok contoh jawapan. Okey, ini ialah ayat idea. Okey, cikgu bacakan Belajar lihat. Jumlah pengguna internet terdiri daripada jumlah penduduk di negara-negara ASEAN terpilih pada tahun 2012. Yang paling ramai ialah pengguna dari negara Vietnam dan paling sedikit ialah pengguna internet dari negara Myanmar. Okey, di sini seperti biasa, seperti yang cikgu selalu ingatkan, cikgu selalu highlightkan, dalam ayat idea mesti ada isunya. Okey, ini ialah isunya. Jumlah pengguna internet daripada jumlah penduduk di negara ASEAN terpilih. Okey, ini isunya. Kemudian pada tahun 2012 ini tempohnya. Yang paling ramai, ini polanya, paling ramai, paling sedikit. Okey, kenapa sebut paling ramai, tak sebut paling banyak, tak sebut paling tinggi macam yang cikgu sebutkan tadi masa kita buat analisa? Sebab ini orang. Orang kita gunalah paling ramai.
Okey. Kenapa paling sedikit? Kenapa tak sebut paling ramai sikit? Mana boleh kan? Orang. Okey, jadi paling ramai, paling sesuai lah. Tapi kalau pelajar tak tahu nak gunakan perkataan paling ramai ni, gunakan paling banyak, paling tinggi, paling rendah pun boleh juga, maksudnya sama. Jangan risau. Ini kita gunakan. Dah tahu, kita gunalah paling ramai. Sebab kita tahu ramai itu untuk orang. So, kita gunakan. Okay, yang paling ramai ini polanya. Sudah ada pola kat sini. Pola 1, pola 2. Ini polanya dah ditulis. Daripada negara Vietnam. So, betul Vietnam. And then, paling sedikit ialah pengguna internet dari Myanmar. Okay, jadi lengkap kat sini. Ada isu, ada tempoh, ada pola, ada nama negara yang terlibat. Lengkap. Alright. Jadi, idea kita dah dapat. Kita dah dapat idea kat situ. Betul. Ayat idea dah betul. Okey, seterusnya. Okey, ini je ayat huraian ataupun huraian data kita. Okey, kita gunakan sebagai bukti sebab kita nak cari jumlah. Jumlah kan? Jadi cuma ada satu je. Jadi kita gunakan sebagai bukti. Buktinya, gitu. Bagi negara Vietnam seramai 35,864,341 orang pengguna internet. Orang pengguna internet atau 39.5 pengguna internet bagi setiap 100 penduduk daripada jumlah keseluruhan penduduknya 90,797.3,000 orang. Okey. Apa yang cikgu nak highlightkan kat sini ialah nombor tadi kita dah kira, dah betul, tak ada masalah. Negara Vietnam pun kita dah tahu, dah tulis. Yang cikgu nak highlightkan kat sini ialah ni, orang pengguna internet, unit. Okey, unitnya mesti ikut sama seperti dalam soalan. Okey, kat sini orang kan, 1,000 orang. So, sini unit dia orang. So, kita ambil orang. Okey, pengguna internet. Kalau sebut orang je boleh tak? Bagi negara Vietnam seramai 35,000 juta orang ni, 35 juta orang ni, orang tu kita sebut orang je. Pengguna internet tak letak. Sebaik-baiknya letaklah sebab isunya sekarang ni ialah tentang pengguna internet. Okey. And then seterusnya cikgu nak highlight lagi kat sini. 39.5 tu kita dah ada dah kat sini. Tak ada masalah. Kamu salin sahaja. Ni belakang ni. Pengguna internet bagi setiap 100 penduduk daripada bagi setiap 100 penduduk. Okey, cuba padam sikit. Okey, yang cikgu nak highlightkan kat sini yang ni. Unit yang digunakan. Walaupun pelajar tahu, tadi cikgu dah bagi tahu setiap 100 penduduk tu maksudnya ialah peratus. Maksudnya kan, supaya pelajar tak pening. Okey. Tetapi jika dilihat kehendak soalannya jumlah pengguna internet, okey. Tetapi janganlah pelajar pindahkan simbol peratus tu ataupun perkataan peratus tu dalam jawapan. Okey, sebab apa? Sebab kita jangan tukar apa-apa pun kehendak soalan. Kalau dalam soalan tu tulis macam ni, ikut macam ni. Okey? Yang tadi tu kita letak simbol peratus tu hanya untuk kita sebagai okey, faham. Jadi tak pening lah. Bukanlah tu perkara baru. Tetapi untuk kita tulis di dalam jawapan, kita perlu gunakan apa maklumat yang diberi dalam jadual, itu yang kita guna. Jangan tukar dengan apa yang kita faham. Okey? Jadi ini. Cikgu highlightkan sekali lagi. Okey? Orang pengguna dan juga pengguna internet bagi setiap 100 penduduk. Ni. Okey, sila take note lah yang ini. Ambil perhatian untuk soalan macam ni. Okey, akan datang pun. Untuk soalan-soalan seterusnya, unit ke, kaedah penulisan ke, kalau dia luar biasa jangan ditukar. Contohlah, masalah. Dalam kehendak soalan ni masalah, kamu tukar. Jadi, masalah apa? Cabaran. Kamu tulis kat situ cabaran. Tolong ikut soalan. Jangan
tukar perkataan lain. Itu dia punya tips supaya kamu selamat lah. Okey, jadi seterusnya kita lihat manakala bagi negara Myanmar pula dapati seramai 580,770.3 orang pengguna internet atau 1.1 pengguna internet bagi setiap 100 penduduk daripada jumlah penduduknya 52,797.3 orang. Okey, jadi analisa kat sini yang keluar analisanya ialah yang kamu kira tadi. Ni nilai sebenar yang kamu kira. So itu analisa datanya. So and then 1.1 ni dan 39.5 ni ialah nilai daripada dalam jadual yang kamu pindahkan. Itu data yang sedia ada yang kamu pindahkan dan juga jumlah penduduk ni. Okey. Jadi yang cikgu nak highlightkan kat sini ialah penggunaan unit. Okey, jangan tukar, ikut seperti yang diberi dalam soalan. Okey, dan yang cikgu nak highlightkan dalam jawapan ni juga ialah cara penulisan ayat idea. Okey, mesti ingat ada isu, ada tempo, ada pola dan ada nama negara yang betul. Okey, saya harap pelajar ambil perhatian untuk peringatan yang cikgu berikan kat sini. Okey, apa perhatiannya ialah jangan ubah segala maklumat yang diberikan dekat dalam jadual ni. Okey, begitu juga dalam jadual ke dalam soalan tu, kalau apa-apa saja perkara penting, keywordnya jangan diubah, ikut je. Walaupun kamu tahu maksudnya lain, tetapi ikut saja seperti yang diberikan dalam soalan. Okey? Okey, itu saja. Dah siap. Thanks for watching.